guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Masih lagi trending ya, berita yang mana seorang ustazah muslimat PAS ini dikatakan menjadi pemimpin wanita ahli parlimen PAS sebagai seorang kaki fitnah. Itu antara gelaran yang diberi oleh rakyat. Dan hari ini sebenarnya adalah hari terakhir ya, untuk beliau mengemukakan bukti ataupun menarik balik kenyataan fitnah itu. Kalau tidak, beliau bakal disaman. Ini adalah satu tindakan yang memalukan. Jadi semalam dalam pembacaan saya tertarik dengan satu artikel, satu ulasan komen berkaitan dengan isu muslimat PAS ataupun parti PAS ini yang semakin hari semakin rakus dalam menjajah fitnah. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda ya, pembacaan ini yang ditulis oleh seorang yang bernama Faizal Tahrani. Memang menarik untuk kita baca bersama. Ini adalah kolom bagian ruangan komen. Sepupu Lim Kuan Yew, benarkah seperti mana tuduhan itu? Jadi menarik untuk kita ikuti ya, satu ulasan yang begitu padu. Katanya, satu masa dahulu ada seorang ahli PAS yang dari segi grade jawatannya lebih tinggi daripada saya di tempat kerja. Beliau telah memanggil saya dengan tujuan menasihati. Saya mengetahui beliau adalah ahli PAS katanya, karena beliau memegahkan diri sedemikian. Dia membebel berkhutbah, kononnya saya seorang yang liberal. Dek malas membalas pelecehannya. Yang panjang itu saya membatukkan diri, mendiamkan diri ya. Antara lain dia menasihati saya agar jangan terlalu liberal seperti abang awak, yaitu Dr. Farouk Musa ketika itu pemimpin IRF atau Islamic Renaissance Front. Oleh sebab saya tidak kuasa bertegang urat dan hanya diam, dia pun gagal mendapat reaksi eksplosif daripada saya. Maka dia pun melepaskan saya dengan ingatan, jangan buat lagi. Pun sebelum saya beredar dari kamarnya itu, dia sempat bertanya, adik awak sehat ke? Itu antara soalannya. Sudah tentu saya membayangkan adik kandung saya di Melaka. Sebelum saya masih kabur, tiba-tiba membalas pertanyaan itu dengan soalan, adik saya? Ini karena setahu saya tidak pun mengenali ahli PAS ini. Lelaki dengan wajah yakin dengan tekad serta riak, sedikit riak bangga kerana akhirnya beroleh secuil perhatian daripada saya. Segera menyebut Marlia Musa. Maka kaitan kami adalah Farouk Musa, Faizal Musa dan Marlia Musa. Apabila klip video ahli parlimen kepala batas wakil rakyat daripada PAS mendakwa Lim Kit Siang adalah sepupu Lim Kuan Yew, yaitu Ketua Menteri Singapura, menjadi tular, saya segera teringatkan kisah lampau itu. Maksud sepupu menurut Dewan Bahasa dan Pustaka adalah saudara sedatuk atau senenek. Mengapakah sebahagian pimpinan PAS, meskipun tidak semua katanya, cepat percaya dengan hal-hal bangang, kabur dan bodoh sebegini soalnya? Hal sebodoh bahawa semua anak Musa adalah adik-beradik, atau Lim Guang Eng ada hubungan darah dengan Cimpeng, senang serta boleh dijajah. Jawapannya ialah kerana rata-rata pimpinan PAS hari ini tidak ada pemikiran kritikal. Tidak ada pemikiran kritikal. Maksud pemikiran kritikal adalah akal yang boleh memproses untuk menganalisis atau menilai argumen. Ya, berbeza pula dengan pemikiran kreatif, iaitu proses akal untuk mencipta dan membangunkan idea-idea unik. Sebagai contoh, kita boleh lihat kejahanaman cerita bahawa Lim Kit Siang, Chen Peng, Lim Kuan Yew itu sepupu. Untuk rekod, nama sebenar bekas Ketua Menteri Singapura ketika Republik itu masih dalam Melaya adalah Lee Kuan Yew. Dan dalam sejarah dinyatakan Singapura turut memusuhi gerakan komunis. Kebusukan dan kekepaman fitnah yang dipercaya sebagai satu kebenaran sebetulnya mempunyai sebab munasab dan punca. Ia boleh dititik dan ditelusuri untuk memahami mengapa ada orang yang nampak pandai dan bijak, malah kadang memiliki ijazah kedoktoran, boleh berfikir dengan cara pak pandir katanya lagi. Tajam kata-katanya. Terdapat 25 sebab ya, 25 sebab mengapa ini berlaku. Tapi saya akan memberikan 15 ya. 15 sebab musabab itu di sini katanya. Pertama ialah kerana sikap mereka sendiri yang menjadikan diri itu rapuh dan boleh diruntuhkan. Di bawah kategori ini, kita akan menemukan pertama orang yang selalu kelihatan lebih yakin daripada diri, overconfident. Pelajaran dan ilmu menjadikan diri mereka
perasaan serba tahu. Sindrom ini ada menara gading katanya. Itu yang pertama. Kedua, boleh jadi juga mereka nanar diri atau lebih mudah disebut sebagai underconfident dalam bahasa Inggrisnya. Kelompok ini bergantung kepada kesimpulan-kesimpulan mudah yang boleh di wiki atau di chat GPT tanpa pemikiran kritis. Kebergantungan kepada rumusan yang kadangkala populer tetapi tidak semestinya betul ini bakal segera dipegang. Ketiga, katanya lagi, kita akan menemui orang pandir yang percaya fakta merapu kerana mereka itu terikat dengan satu-satunya jenama, married to brand. Jenama tertentu adalah satu produk untuk dijual. Mereka sering mengiklankan diri dengan kebaikan lantaran sasarannya adalah menjual. Orang yang gila sampo tertentu akan menghujam mati-matian hanya sampo yang digunakannya sahaja yang berkesan membasmi kelumumur. Tidaklah mengherankan ada orang mati-mati percaya parti PAS akan membawa mereka ke syurga. Ini kerana aktivis PAS menjual jenamanya sedemikian. Tepat sekali ya apa yang dikatakan oleh beliau ini. Yang keempat, kebutaan dek prejudis, prekonsepsi dan bias. Ketika api bertiup di Palestina dan Lubnan hari ini, kita akan segera memahami mengapa ada setengah orang percaya dengan mitos serta kabar angin jenaan Israel Zionis. Sebagai contoh, bila Israel dihujakan mempunyai hak mempertahankan diri, hak ini diketengahkan sedangkan kebenarannya adalah Israel adalah penakluk atau penjajah. Menjadikan argumen itu tidak lagi sah. Sikap prejudis inilah yang mendorong setengah kelompok agamawan Melayu percaya yang lebih ramai Cina adalah komunis dan ada hubungan DNA dengan cimpeng. Benar, tepat sekali ya. Kerana kepala mereka itu sudah diberus. Ya, setiap hari, setiap dalam ajaran mereka sentiasa menyebut DAP, 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 DAP. Mereka menfitnah, salah DAP. Mereka dipenjara, didapati bersalah kerana menfitnah, salah DAP. Mereka jatuh longkang, salah DAP. Mereka menfitnah, mereka dikenakan hukuman, salah DAP. Semua salah DAP. Kerana itu otak mereka sudah tidak ada benda lain. Ya, semuanya DAP. Mungkin itu yang dinyatakan oleh penulis ini. Kelima, katanya sikap atau perangai mengimani apa yang mereka mahu imani. Kita menemukan ada orang yang percaya bahawa menu rahmat boleh mengakibatkan beberapa penyakit, terutamanya kanser, autism dan autoimmune dan autism. Meskipun tiada satu pun kajian atau fakta untuk membantu dakwaan itu, kelompok ini masih memilih untuk percaya atau beriman dengan apa yang salah, dengan potensi diri mereka sebagai insan yang habis dipugar. Keimanan palsu mereka itu diperkukuhkan apabila ada nabi palsu yang mensabdakan naratif ini. Padu sangat kenyataan ini. Keenam, ada setengah individu terperangkap dengan tradisi. Oleh sebab itu, mereka sering menolak untuk menerima apa-apa baharu dan reformasi. Demi menyelamatkan rasa selamat berpegang dengan tradisi itu, mereka pun menentang apa sahaja penghujaan yang boleh membawa diri mereka kepada kebaikan. Perangai ini tentulah ada pada setengah musyrikin, katanya. Mekah yang enggan mengislahkan masyarakat lantaran selesa dengan tradisi seperti menanam hidup-hidup anak perempuan. Ketujuh, mereka gagal membaca atau menelaah tanggapan sebenar yang tersembunyi. Saya bawa contoh, kata penulis ini, tanggapan sebenar yang ada pada Statut Rom adalah negara yang memeterai Statut Rom ini akan mempunyai akses kepada penghakiman di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Akan tetapi Malaysia menarik diri daripada perjanjian ini pada tahun 2019 kerana bantahan PAS yang menganggap cerita bukan-bukan mengenai status Rom. Akibatnya, Malaysia tidak dapat mengheret Israel ke Mahkamah Antarabangsa ekoran kekejaman dan jenayah perang di Gaza hari ini. Lebih aneh, PAS hari ini mempersoalkan pula mengapa kerajaan gagal membawa Israel ke ICC dan pura-pura tidak tahu bahawa merekalah puncanya. Itu dia. Ke-8, mereka memperlekehkan kuasa paradigma. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, paradigma adalah lingkungan atau batasan pemikiran seseorang atau sesuatu organisasi pada satu masa yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran yang ada. Penyakit ini biasanya ada pada generasi lama yang enggan berubah dan rasa terancam oleh anjakan baharu, menyebabkan mereka memilih untuk memperlekehkan sahaja perubahan paradigma ini. Betapa ramai orang yang kita temui memperlecehkan Melayu yang menyertai DAP sebagai golongan yang menjadi hamba Cina. Mereka enggan mengiktiraf adanya perubahan paradigma dalam kalangan Melayu yang ingin bebas dari politik membolot surga ana yang punya. Terbaik. Ya. Kalau undi parti lain masuk neraka. Kalau undi
PAS masuk surga. Itu antara kenyataan-kenyataan daripada pimpinan PAS. Kesembilan, gagalnya memahami dan melihat sarwa pandang lain dalam dunia hari ini. Terdapat banyak sarwa pandang. Sebagai contoh, ada sudut pandang bahwa Iran gagal membantu Palestina di saat Gaza digasak oleh Israel. Sedangkan sarwa pandang sepatutnya adalah negara Arab dan Turki paling gagal membantu Palestina ketika ini. Negara ini kebanyakannya mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Turki pula misalnya membekalkan minyak kepada negara haram itu selain merupakan anggota NATO. Kesepuluh, ada juga orang yang enggan berfikir logik. Mereka ini terjatuh di bawah kategori gagal meneliti argument. Kewarasan adalah satu daya tenaga yang perlu digembleng sendiri untuk membolehkan akal dan benak bergerak. Namun demikian, untuk orang bijak pandai yang enggan berfikir logik, mereka akan memperbodohkan diri dengan lojikan ciptaan sendiri bahwa Faisal Musa tentulah abang kepada Marlia Musa atau Michelle Yeoh tentulah anak beranak kepada Hana Yeoh. Betul juga ya. Oke, terbaik. Jadi ke-11, kebanyakan dari kita akan terjerumus kalau tidak selalu pun sekali-sekala dengan hujah falasi yang biasa ada banyak dan saya tidak akan berkesempatan untuk menurunkan semua. Percaya bahwa semua orang dengan nama Lee adalah adik-beradik atau sepupu sepakat dapat menjadi contoh hujah falasi. Hujah karut ini memang dilakukan oleh orang cendawan di universiti malah atau kepercayaan Allah Israel bahwa semua orang Palestina adalah ahli atau anggota Hamas atau semua Yahudi adalah Zionis. Padahal itu tidak semestinya benar. Ke-12, ada juga falasi yang dijawab dengan falasi, yaitu apabila mematakan hujah adalah sebenarnya bukan pun patahan hujah. Perangai menegakkan benang yang basah ini berlaku di sekeliling kita. Adalah kebiasaan orang-orang yang kantoi akan mencipta macam-macam hujah untuk pertahankan diri yang sebetulnya lemah dan menampakkan lagi kantoi atau kelemahan mereka itu. Sebagai contoh, apabila ditanya akan fitnah di atas, dia akan menjawab dengan satu poin falasi, tengok video sampai habis. Makanya apa? Adakah menonton video itu sehingga selesai akan menemukan kita bukti biologis bahwa Cheng-Peng dan Lim Kit Siang adalah sepupu soalnya. Ketiga balas, orang yang percaya sepupu Lim Kit Siang adalah Lim Kuan Yew. Ini kadangkala terdiri dari mereka yang cepat atau lekas membuat konklusi. Orang seperti ini cepat klimaks dengan sebarang tujahan atau gentalan sehingga mereka akan segera terpancut membuat rumusan. Padahal untuk tiba kepada konklusi kadang-kala kita perlu meneliti berbagai bukti dan juga dapatan. Ke-14, ada yang juga membuat kesilapan karena gagal menyaring apa yang fiksi dan apa pula yang fakta atau kebenaran. Misalnya, katanya pernah menemukan pelajar dokter yang percaya Sultan Mansur Shah dari Kesultanan Melayu Melaka adalah menantu Sultan Ahmad Al-Fatih dari dinasti Omaniyah di Turki. Hari ini dalam politik terdapat banyak fiksi yang dasarnya merepek, akan tetapi ia akan tetap dipercayai karena benak telah gagal berfungsi. Maka tidaklah mengherankan apabila ada fiksi tertentu seperti jika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka Israel akan diiktiraf dijual di surau-surau kampung di Kedah. Padahal ini semua tidak ada dasarnya. Ke-15 dan yang terakhir, ya walaupun sebenarnya bukan yang terakhir adalah emosi dan kehendak telah mengatasi otak matang dan akal jernih. Emosi adalah satu tenaga yang bahaya jika tidak diurus dengan baik. Emosi yang datang dari rasa murung dan sebagainya mungkin menciptakan jenayah seperti amuk. Emosi yang sihat boleh dibidak setentunya datang dari kebijaksanaan emosi atau emotional intelligence. Saya pernah menemukan orang yang percaya Abdul Hadi adalah wali Allah. Meskipun saya sudah mempertikaikan yang wali Allah tentu saja akan menunaikan amanahnya dengan penuh integriti sebagai contoh menghadiri parlimen tanpa ada tuang dan ponteng. Memang tidak ada sebab untuk kita percaya Lim Kit Siang dan Lim Kuan Yew adalah sepupu seperti mana tidak ada sebab pun untuk orang percaya Fazal Tarin itu berasal dari Iran justru seorang Syiah. Juga tidak ada sebab musabab pun untuk kamu percaya yang saya pernah keluar makan malam dengan Angelina Jolie di Geneva. Tapi untuk ramai orang yang minat akan Faisal Tarani dan Angelina Jolie, mungkin saja mereka akan memilih untuk percaya gosip liar yang sebetulnya tidak ada pun katanya. Jadi saya harap episod kepandiran ini akan berakhir. Kita semua tidak lagi kepam. Tetapi percayalah, ada 25 sebab mengapa orang boleh menjadi bodoh. Ini maka kita akan menyaksikan terus drama kapam ini berpanjangan. Wow, terbaik sahabat semua. Sangat menarik ya tulisan daripada Faisal Tarani ini. Satu penjelasan, satu ilustrasi contoh mengapa mereka ini menjadi bobrok, bangang dengan menjajah fitnah tanpa memikirkan kebenarannya. Itulah dia. So, Faisal Tarani adalah seorang pengarang dan film pengkaji di Institusi Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi terbaik tulisan ini, itu yang saya katakan tadi sahabat semua, kenapa saya begitu tertarik ya.
dengan hujan beliau ni, dengan tulisan ini, kerana ini ya boleh membuka minda kita, meneliti kebenaran, logiknya, adakah benar ya apa-apa yang dilakukan, khususnya pemimpin-pemimpin daripada PAS ini, ya ada kebenarannya atau hanya retorik, mainan politik, kedangkalan, ya kebobrokan, dan juga yang paling jelas adalah kebodohannya jelas ternyata di sana. Dan inilah perkara yang amat memalukan, ya, pemimpin wanita MP PAS boleh dikatakan, ya, walaupun kononnya beliau dengan megah mengatakan kerana ada master, ada pelajaran, tetapi kita boleh nilai, kita boleh nampak bahawa dari segi perlakuan dan juga kenyataan tindakan dia, kata-katanya itu menunjukkan bahawa bukan semua orang yang ada di dunia yang mempunyai pendidikan ini ya hatinya bersih. Bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu ya mempunyai akal fikiran yang matang, ya sahabat-sahabat semua. Itu sedikit tambahan pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton korohian. Atau dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.